nak bina sistem kepercayaan, belief system dalam minda kita ataupun dalam jiwa kita. Kita nak belajar ni tuan-puan, sistem kepercayaan terhadap Allah Ta'ala. Ini konsep asas fitrah manusia. Manusia ni dia buat keputusan apabila dia buat keputusan dengan emosi. Maksudnya ada unsur-unsur emosi. Dia buat apa pun keputusan dia. Mesti benda yang dia buat itu benda yang dia tahu, benda yang dia percaya. Sebab tu kalau kita pandai mempengaruhi orang, emosi orang, kita boleh kuasai keputusan dia. Kita boleh tolong dia buat decision. Lepas tu kena belajar ilmu kemahiran menguasai minda orang, kemahiran menguasai emosi orang. Keputusan kita dengan dia sama tak? Tak sama. Macam mana cara kita mempengaruhi emosi dia sehingga kita nak dia buat keputusan yang sama dengan kita. Itu antara leadership punya skill lah. Nabi ni dia ada skill ataupun kemahiran kepimpinan yang tinggi. Sebab tu Nabi ni dia bukan saja diplomat, dia bukan saja Nabi, tapi dia juga pakar sebagai seorang diplomat. Apabila dia deal satu-satu isu, memang berjaya. Dia boleh mempengaruhi orang. Baik, apa yang relate dengan tajuk yang kita nak bincang, iaitu berkaitan dengan sistem kepercayaan dalam hati kita. Kita nak buat percaya, nak buat tindakan benda yang kita percaya. Kenapa kita buat? Kenapa kita boleh datang belajar? Kita tahu pahalanya besar. Contoh. Pahalanya besar. Keperluan. Lagi pahala dia sangat besar, pahala dia sangat wow. Kenapa kita buat satu-satu keputusan? Kenapa kita pilih A? Kenapa kita tak pilih B? Ini dia melibatkan sistem kepercayaan dalam hati kita. Itu umum, tapi kita nak bincang hari ni keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Tu nak bina sistem kepercayaan yang tinggi, yang mantap kepada Allah. Itu dia berdasarkan kepercayaan kita. Tahu tak? Tahu, tapi tahu dia itu tak mantap, sebab tu tak ada action dia. Contoh. Kenapa? Siapa tahu sembahyang sunat duha tu pahala besar? Ramai orang tahu. Tapi kenapa tak boleh buat walaupun 2 rakaat? Sebab wow dia itu tak capai tahap maksimum. Percaya tak? Ya. Tahu. Dia tahu tak? Tahu. Tapi tahap tahu dia, tahap percaya dia belum sampai tahap maksimum. Apabila momentum dia, kepercayaan dia, energi dia dah sampai tahap maksimum, ketika itu action dia memang action dia terus. Power action dia. Kenapa? Dia tahu, dia nampak, dia percaya apa yang dia nak buat. Itu yang kita nak bincang. Tiap-tiap, tapi kena asah dulu. Asah dia apa? Yakin kewujudan Allah Ta'ala, yakin ciri-ciri yang ada pada Allah Ta'ala, yakin kepada tawaran Allah Ta'ala. Itu dia asah dulu. Nak yakin kepada adanya pahala ni, pahala besar ni, kena yakin adanya Allah Ta'ala, kena yakin adanya ciri Allah Ta'ala dulu, ciri qudrah dulu, ciri iradat dulu. Barulah kita nak bina sistem kepercayaan kita yang mantap. Barulah kita main redah je apa. Kita tak kisah orang cakap apa pun. Cakaplah. Kita dah nampak benda yang kita nak. Kita tak kisah apa pun kerja. Kita tinggal. Kenapa? Aku nak benda ni. Kita akan buat. Tu orang panggil redah kasih pecah. Tagline dia. Apa pun orang cakap, kita nampak lah. Bini bagi tak bagi, aku pergi juga. Pergi mana? Mancing. Apa nak halang? Aku dah nampak dah mancing ni hebat. Aku dah nampak dah khasiat memancing. Kawan saya ada kacing mancing tu, saya cerita mancing tu. Saya dulu minat juga. Orang mancing ni dia setia. Kawan saya tu geng-geng di sekolah lah. Masuk pondok tak boleh mancing lah. Tak ada masa untuk mancing. Belum masuk pondok ni, antara hobi kita orang memancing bola di sungai, lepas tu ke laut. Setiap bulan mesti ada, mesti weekend memancing.
Seronok tak dapat ikan. Bukan nak ke ikan sangat. Ikan boleh beli di pasar no. Ikan boleh beli di pasar tu. Orang perempuan marah. Masa dulu tak kahwin lagi. Kalau kahwin orang perempuan marah. Abang nak apa? Nak ikan. Saya bagi duit. Ambil duit saya ni. Pergi beli di pasar. Dia tak tahu. Bukan pasal ikan. Pasal jiwa. Pasal beli jiwa. Nak release. Nak hobi. Nak seronok. Nilai kat situ. Dia ada nilai tu. Bukan nilai pada ikan tu. Nilai pada masa yang terbuang tu. Nak pergi buang masa 2 jam. Kenapa? Release lah. Tu orang lelaki. Kita tak ada tu apa nak release 2 jam. Duduk depan laut, duduk atas laut. Banyak masa lain nak buat kerja. Tapi tak salah lah nak cerita. Jangan kata salah. 2 jam tu biar. Ada hikmah juga. Ada rahsia tu bagi orang yang sempat. Kita tak boleh lah. Kita tak sempat. Ada rahsia dia. Tengok laut tu sunat. Saya pergi laut. Hari ni tuan-puan, antara interaksi saya, laut saya tak tinggal. Bukit-bukit saya tak tinggal. Tapi tengoklah kalau bulan sempat sekali saya akan pergi ke laut. Sebab emosi manusia, jiwa manusia, sistem biologi manusia, sistem badan manusia, dia mesti berinteraksi dengan alam. Antara alam tu bukan saja bukit bukau gunung ganam, tetapi laut dia ada rahsia dia. Ada rahsia pada laut. Ombak ni tuan-puan, ada rahsia dia. Kenapa kita nak dengar ombak? Alunan zikir, ombak berzikir itu, dia ada rahsia pada kita, pada emosi kita. Sebab badan manusia dia ada sistem badan secara keseluruhan, dan organ ni pula ada sistem organ tertentu. Panggil apa? Sistem usus, dia ada sistem organ usus. Ni Allah Ta'ala buat cantik. Emosi kita jadi sistem emosi kita yang ada relate berkait dengan sistem usus, yang berkait dengan jantung, yang berkait dengan organ-organ lain. Maka antara keperluan biologi manusia, dia perlu kepada perhubungan dengan alam. Antaranya adalah laut. Ada rahsia pada laut tu. Sebab tu sunat kita tengok laut. Tengok berhenti singgah di pantai tu, tengok je laut. Seronok tengok laut. Berdapat pahala. Balik lah. Dengar ombak 2-3 minit. Baik dengar ombak pada duduk dengar duduk dengar rock and roll tu. Dia dengar rock and roll 2-3 jam. Tak hilang tension pun. Cuba pergi di laut. Apa dulu zaman saya dulu kumpulan Mak Saleh tu apa? Tak ingat lah. Apa dulu? Tapi saya tak dengar. Geng kawan saya tu memang dia minat lah. Tak ingat lah. Apa Metapila? Bukan. Saya tak ingat sebab saya pun bukan peminat rockers yang Mak Saleh tu. Baik. Tengok. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Muka surat 4 tuan-puan. Muka surat 4. Apa dia tajuk dia? Perkara yang boleh meningkatkan keyakinan kepada Allah. Itu tajuk dia. Perkara yang boleh menambah keyakinan kepada Allah Ta'ala. Nak lagi tak momentum, nak bagi naik kita punya keyakinan kepada Allah Ta'ala. Apa perkara dia? Ulama sebut di sini 3 perkara. Kita sambung perkara yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Surat 4 perenggan baris daripada di bawah tu. Dan atas benar segala rasul. Tu. Tengah tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dari bawah. Dan atas benar segala rasul. Pertama apa dia? Dia sebut yang pertama sebelum daripada ni, memberi perhatian dengan hati dan telinga. Ni nak tambah keyakinan. Ni cara kita nak tambah keyakinan kepada Allah. Cara asas kita dah belajar, tak belajar dah cara asas. Cara asas kena collect, kumpul ilmu berkaitan dengan ciri ketuhanan, itu asas. Tak tahu yang tu tak boleh yang ni. Ini cara tambahan ni. Lepas tu kita belajar kitab yang pertengahan ni. Cara yang pertama kita ulang balik, memberi perhatian dengan hati dan telinga. Mendengar akan ayat-ayat Allah Ta'ala, hadis-hadis yang menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala, kesempurnaan Allah Ta'ala, keagungan dan ketunggalan Allah Ta'ala dalam perbuatan. Tu. Habis. Sambung lagi ni. Menunjukkan kebenaran segala rasul pula. Dan
Dan ni Allah pada kata kebesaran Allah Ta'ala, beri perhatian dan fokus tentang ayat dan hadis yang menunjukkan kehebatan Allah, kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, keagungan Allah, ketunggalan Allah. Ni kita fokus kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan ciri kehebatan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita nak latih, nak lahir dan hati kita kehebatan Allah Ta'ala. Jadi kita kena banyak fokus ciri-ciri kehebatan. Kita tahu dah? Dah tahu dah. Ciri itu dah belajar dah. Cuma ni nak fokus, nak lagi alert supaya dia datang. Tu. Dia datang, dia naik lagi, naik dia punya tahap level kepercayaan tu. Tu cara nak naikkan momentum. Kita tahu Allah mempunyai sifat kudrah, dah belajar dah. Tetapi dari segi momentum kita, energi kita, tahu tak kata kekuatan, kehebatan kudrah Allah tu? Tahu tu level mana? Tu cara dia. Banyak fokus hadis-hadis yang menunjukkan kebesaran Allah. Dan disambung. Dan menunjukkan hadis-hadis dan ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran, atau atas benar ni mana kebenaran segala rasul. Kena combine dua, Allah dan Rasul. Dan lagi kesempurnaan mereka itu. Jadi kesempurnaan ciri-ciri yang ada pada mereka itu, pada Rasul. Kena belajar juga ciri kehebatan yang ada pada Rasul. Nanti kita akan belajar. Kemudian kita cuba fokus ciri-ciri kehebatan Rasul. Supaya apa? Supaya kita ni rasa kehebatan. Hati kita merasai sendiri hebatnya Rasulullah. Ciri kehebatan ada pada Rasulullah. Bukan dengar Rasulullah ni tak ada apa, macam dengar kawan kita je, tak ada rasa hebat pun dengar Rasulullah. Kenapa? Kerana ciri kita tu kita sekadar tahu, tapi kita tak campai level tahu kita itu level yang boleh merangsang hati kita untuk wow. Kita tak wow lagi. Tapi kalau wow, sebut nama Nabi, tu dia terasa wow. Kepercayaan kepada Nabi tu hebat. Sehingga mana result dia? Sehingga rasa rugi dia, rasa sayang kalau dia tak selawat kepada Nabi. Ni kalau tak selawat pun tak ada rasa apa. Tahu tak Nabi hebat? Tahu. Tapi momentum kita tu tak ada lagi. Tak boleh bina lagi kehebatan dalam diri kita. Sebab tu tak lahirnya action. Cara kita belajar ni tuan-puan, supaya nak lahirnya tindakan yang luar biasa. Tindakan biasa ni sebab apa? Sebab momentum kita belum capai tahap lagi. Ni kita nak bina kepercayaan kepada Nabi kita. Hebat ciri Nabi ni, walaupun kita tak nampak. Ciri dia hebat, fizikal dia hebat, cantik dia luar biasa daripada Nabi lain. Tu kita tengok fizikal dia. Fizikal dia pun dah hebat, dia punya ciri dalaman dia hebat. Sehingga kita rasa wow, rasa sayang kalau aku tak sebut nama Nabi. Rugi kalau aku sehari ni berlalu masanya tanpa aku sebut nama orang yang hebat ini. Selawat, batu kena orang panggil pun momentum selawat kita bagi banyak tuan-puan. Kena rasa sendiri kehebatan ciri yang ada pada Nabi. Tu. Sebab tu kena belajar dua-dua, fizikal dengan ciri. Nabi ni tuan-puan dia hebat fizikal dia. Fizikal dia hebat. Cantik yang luar biasa Nabi. Tuan-puan biasa dengar handsome ini Nabi Yusuf saja kan? Nabi Yusuf tu kehandsomean dia baru separuh penduduk dunia. Bayangkan Nabi kita luar biasanya handsome dia, bukan separuh penduduk dunia. Handsomenya Nabi kita seluruh kehandsomean yang ada pada penduduk dunia dia lagi. Cumanya Allah buat handsome Nabi kita, dia handsome yang ada izzah, ada hebat. Batu tak berlaku fitnah. Tak ada orang goda dia apa. Kenapa? Orang rasa kehebatan Nabi kita. Menyebabkan orang nak goda pun rasa malu Allah. Tu Allah buh dua. Tapi handsome Nabi Yusuf, Allah hilangkan keizzah. Batu orang boleh goda dia. Kalau Nabi Yusuf tu pun handsome dia, handsome yang orang panggil hebat dah. Bagaimana handsome Nabi kita? Tu fizikal dia baru. Tak tengok karakter dia lagi. Tak tengok lagi karakter dia. Dahsyat tak dahsyat Nabi. Tu.
Habis. Menunjukkan kebenaran segala rasul dan kesempurnaan ciri-ciri rasul. Lagi, dan mukjizat. Kehebatan mukjizat. Sebab tu kena tahu, mukjizat ni dia menambah keyakinan kita kepada nabi kita. Luar biasanya dia ni, dengan peristiwa-peristiwa yang pelik yang kita panggil mukjizat, menambahkan keyakinan dan kehebatan kepada nabi kita. Contoh tuan-puan, banyak mukjizat nabi ni banyak. Dia boleh bercakap dengan binatang. Dia boleh bercakap dengan binatang dalam bahasa, bukan bahasa binatang. Kalau bahasa binatang, itu biasa lagi. Nabi Sulaiman alaihissalam, hebat tak dia? Hebat. Boleh bercakap dengan makhluk, bercakap dengan binatang dalam bahasa binatang. Tetapi Nabi, dia bercakap dengan binatang dalam bahasa Arab. Itu hebat tu. Orang binatang boleh bercakap Arab ke dia? Cuba kita bercakap Arab dengan binatang. Sengih ya binatang. Nabi dah. Nabi ni unta mengadu kepada dia. Mengadu dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Kita ni kalau bercakap dengan binatang, bahasa kita je lah. Hari-hari dia bercakap dengan kucing tu. Allah naik pulak, aku tutup pintu. Bercakap, kucing tak jawab. Cakap dengan kucing, cakap dengan ayam. Marah kucing duk maki ke kucing. Menatam ni aku dah tutup, masuk lagi. Tak sebut menatam, memang dia dah menatam dah. Tak jawab kucing. Baik, kucing tak jawab. Cuba kucing jawab. Gila tu aku ni. Jam kita. Cakap aku binatang. Memang aku binatang dah. Mu tu. Mu tu gila. Nanti baik dia cakap kita gila. Kalau dia boleh cakap bahasa Melayu, mana hebat dah tu. Kita tutup wali dah tu. Nabi ni dia boleh bercakap dengan binatang. Nabi ni dia boleh bercakap dengan pokok-pokok kayu. Nabi dia boleh bercakap. Pokok kayu boleh bercakap. Nabi tuan-puan, orang tanya, dulu ni apabila Nabi berjalan di padang pasir, dia tak ada RNR. Tak ada tandah. Tandah tak ada RNR tu. Tandah tak ada di padang pasir. Cerita dulu. Hari ni je ada. Hari ni lagi mudah tuan-puan, RNR mana-mana. Dulu ni dia main hantam, ikut dam je. Main hantam belakang pokok, main hantam depan pokok. Maka Nabi kita macam mana cara dia buang air kecil? Cara dia nak qada hajat macam mana? Jawab dia, cara Nabi ni beradabnya dia, berakhlaknya dia, beretikanya dia, apabila dia nak kencing, dia nak qada hajat, maka yang menjadi tandahnya ialah pokok-pokok kurma. Pokok kurma ini Nabi boleh panggil dia. Ini mukjizat luar biasanya Nabi. Hebatnya Nabi. Itu kena tahu mukjizat Nabi supaya timbul keyakinan yang tinggi kepada Nabi kita. Rasa belief tu, rasa memang wow, hebat Nabi, bukan orang biasa ni. Dia panggil pokok kurma. Pokok kurma datang mengelilingi Nabi, dan kata dalam kitab Ibn Hisham, dia musannif mengatakan pokok kurma akan tunduk, akan sujud kepada Nabi untuk melindungi Nabi. Nabi qada hajat. Selepas Nabi qada hajat, pokok kurma kembali kepada asal balik. Nampak dah pelik tak? Peliklah kita tuan-puan. Habis, itu mukjizat. Dan qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan barang yang dikuat akan mereka itu dengan dia, dengan barang itu. Apa dia barang itu? Dikuat tu, yang ini ditambahkan keyakinan kita akan mereka itu, akan rasul-rasul, dengan dia, dengan barang. Apa barang tu? Daripada mukjizat. Mukjizat itu boleh menguatkan keyakinan kita kepada Nabi. Sebab tu kena belajar juga sirah Nabi untuk ketahui berkaitan dengan kehebatan fizikal Nabi, kehebatan mukjizat yang ada pada Nabi, dan kehebatan ciri-ciri yang ada pada Nabi. Sebab tu tuan-puan, setiap tahun bacalah maulid. Jangan dia ikut Wahabi lah. Wahabi dia tak mau maulid. Baca maulid. Kenapa? Kerana dalam maulid itu ada ciri-ciri kehebatan Nabi yang diriwayatkan, dan ada perkara-perkara mukjizat yang diceritakan di dalam maulid itu. Dan maulid ni tuan-puan, kita setiap tahun kita baca, bukan perkara mukjizat saja, bahkan kita mula daripada Nabi tak lahir lagi. Itu yang paling bagus. Cerita hebatnya Nabi ni, dia tak lahir dah kehebatan berlaku. Ni benda-benda yang hebat ni bagi anak generasi-generasi yang baru kenal hebatnya Nabi kita. Cerita dalam maulid, dia cerita perkara yang belum Nabi lahir lagi. Habis. Dan barang yang turun
dan barang yang turun dengan yang melawani akan mereka itu. Dan ayat-ayat, tu barang tu ayat. Dan ayat-ayat yang turun, yang berlaku dengan yang melawani. Ayat yang turun yang menceritakan tentang jenis-jenis seksa. Tu. Yang melawani tu akan mereka itu, akan para rasul. Apa yang melawani ni? Daripada masalah ataupun isu seksa. Seksa tu dipanggil jenis-jenis seksa. Ayat yang diturunkan menceritakan tentang perkara-perkara seksa, tentang penyiksaan yang Allah cerita. Tu ayat yang kita kena tahu juga, ayat-ayat yang turun dengan yang melawani. Yang melawani mana yang menceritakan akan mereka itu, akan para rasul itu, daripada apa? Daripada bagai seksa. Maknanya kita kena tengok juga ayat-ayat yang diturunkan menceritakan tentang seksa. Siapa yang cerita ni? Nabi. Kitab ni tuan-puan, dia terjemuh daripada kitab Arab, bahasa pula bahasa orang panggil ringkas. Tu yang payah tu. Sebenarnya mudah saja, sebab bahasa klasik yang jadi payah. Baik, habis. Dan barang yang turun tu settle. Lagi, dan barang yang datang pada hari yang kemudian. Barang ni ayat-ayat dan hadis-hadis yang diturunkan oleh Allah Ta'ala pada hari yang kemudian, pada menceritakan hari kiamat. Tu. Pada hari yang kemudian, pada menceritakan hari kiamat. Yesus kita baca juga. Kita baca dan kita belajar juga hadis-hadis, ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, seksa, dan juga berkaitan dengan kisah-kisah hari kiamat. Nak menimbulkan keyakinan kepada Allah. Tu. Lagi, daripada diberi pahala akan yang membuat kebajikan, dan seksa akan yang mengerja kejahatan. Ni dia suruh kita baca ayat-ayat supaya kita boleh merangsang, kita terangsang untuk merangsang kita. Ayat apa? Berkaitan dengan ganjaran pahala yang besar. Diberi pahala akan yang membuat kebajikan, dan seksa akan yang mengerjakan kejahatan. Jadi konsep ni tuan-tuan, ni konsep cara Allah Ta'ala offer satu benda pada kita. Ni standard lah. Jadi sebelum kita buat, Allah Ta'ala ni akan offer tawaran dulu, biar kita wow di tawaran. Dan kenapa tak nak buat? Allah Ta'ala nak supaya kita stop benda ni. Dia cerita kesan ataupun impak supaya kita rasa wow kepada tawaran, dan kita rasa takut kesan impak dia tadi. Tu Allah cerita dua-dua. Besarnya tawaran, azab dia pun besar. Tu cerita. Jadi konsep ni memang asas dia begitu, untuk bina kepercayaan, untuk bagi kita orang panggil buat, untuk bagi kita action, buat apa pun, untuk kita bagi orang panggil apa tuan-puan, action dalam menuntut ilmu, action di dalam ibadat. Allah offerkan. Sebab tu ulama kita ni tuan-puan, orang yang nampak, kita follow je. Kita follow walaupun kita tak nampak. Dia heret kita, tak nampak pun, tapi dia heret. Dia guide kita. Tu dia panggil konsep mentor ni. Dia ni sebagai mentor kita. Kita tak nampak pun, tapi dia nampak. Dia cerita. Belajarlah, dia kata. Sampai mati. Tunggu saya tuan-puan. Masa tu saya tak nampak apa lagi. Dia kata, mu masuk saja belajar, mu niat sampai mati. Dia kata apa? Pahala besar. Kita dengar je pahala besar, tak nampak pahala. Dengar je, dia duk ulang pahala besar mengaji fardu ain. Mu maniak, dia kata nak dapat pahala besar sampai mu mati, maka dapat pahala pasif. Sebab
niat cantik. Niat apa? Aku akan belajar fardu ain sampai mati. Kenapa? Pahala fardu ain dia tak sama value dengan fardu kifayah. Tuan-tuan belajar hadis sampai mati dengan belajar fiqh sampai mati, pahala ada tak? Ada. Nilai tak sama. Siapa yang tahu nilai? Ulama. Mentor kita yang tahu nilai. Dia dah sampai level belief dia tu memang wow. Tu semayang lagi semua. Tak boleh relax dia. Dia nampak wownya dia. Kita tidur lagi. Saya lah, kata perempuan. Saya pernah lebih bermakit. Ustaz, tajuk. Tajuk. Kejut kencing je. Kenapa tu? Tak wow lagi lah tu. Sedap tidur lagi. Mentor dia wow. Tidur rasa tak mengantuk tuan-puan. Nampak nilai ni. Tak mengantuk. Dah nampak dah nilai ni. Allah besarnya, ya Allah pahala, ya Allah besarnya pahala, ya Allah buat lagi 2 rakaat. Tidur. Tak boleh tidur ni. Tambah lagi 2. Gaya nak letih tidur. Sampai subuh. Buat apa? Buat tahajud sampai subuh. Kita tidur sampai subuh. Saya lah tu. Berat nak bangkit. Sebab apa? Wow kita tak. Tok guru cakap, mentor cakap tak dengar action kurang. Sebab belief kita, kepercayaan kita tak sama, tak sampai. Tu. Dia kata masya-Allah, kalaulah siapa tahulah dia kata, makna dia dah sampai tahap tu. Kalau siapa tahu nilai besarnya duduk dalam majlis ilmu fardu ain, nescaya mereka tak akan tinggal walaupun sekejap. Tu. Dia dah nampak. Pahala dia tak dapat lagi. Dapat pahala lagi lah kalau dah dapat pahala. Ni tengok aku ni. Pahala betul sungguh Allah Ta'ala bagi. Tu lagi lah tak tidur dah kita. Ni mentok guru kita ni dia tak dapat. Maksudnya dia tak tengok pahala lagi. Tapi seolah-olah Allah buka hati dia, pahala tu depan mata dia. Dia nampak. Dia panggil nampak dengan mata hati. Macam kita hari ni, kenapa duduk kerja sangat tu? Pagi-pagi kerja, malam kerja. Yakin tak gaji bayar? Yakin. Walahnya awal bulan ni tak dapat lagi gaji. Akhir bulan baru dapat. Yakin tak? Yakin. Lepas tu dia pergi tu. Kalau tak pergi, tak bayar gaji. Dia kata, kena pergilah. Ulama kita pun lama sama juga. Bayar dah lagi pahala? Tak bayar. Ni hari ni datang ni tuan-puan. Bayar dah pahala? Dah. Ada tak? Ada. Tapi dimasukkan dalam akaun kita. Tak, kita yakin tak ada? Yakin. Ada tak? Ada. Wow tak? Wow. Tu beza tu. Yakin semua yakin. Tapi tahap keyakinan tu membezakan action kita. Tu beza. Habis. Lagi? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan barang yang datang pada hari yang kemudian, hadis-hadis yang berkaitan dengan hari kiamat, daripada apa? Daripada ni bayan kepada hadis tu. Berkaitan dengan apa? Yang kiamat ni berkaitan dengan offer pahala yang membuat kebajikan. Apa saja kamu buat kebajikan, kamu akan dapat pahala di akhirat. Ni. Kita buat kebajikan hari ni, yakin tak? Yakin ada pahala. Bila nak dapat? Hari kiamat baru dapat. Tu. Sebab tu orang yang wow ni tuan-puan, dia tak duduk diam. Dia akan sharing dengan orang. Menyampah orang, diam menyampah pun. Temu ngaji ni, cik ajak cakap bab ngaji je. Jomlah mengaji. Jomlah mengaji. Berdoa ngaji jom. Menyampah dia. Biar je menyampah pun. Dia tak tahu kita dah nampak wow ni. Macam orang bisnes tuan-puan. Duk kecek orang buat bisnes. Orang tak nak buat bisnes, menyampah dia. Dia dah dapat dah. Dia dah yakin 10,000 dapat sungguh rupanya buat. Dia duk kecek orang lain buat bisnes. Menyampah, ada orang menyampah. Menyampah pun buat juga sebab kebajikan. Tolong, kalau aku dapat 20,000 sebulan, boleh tak tolong orang lain dapat 20? Ya, nak tolong orang lain dapat 20. Tu konsep dia tu tuan-tuan. Jangan paling kot lain pula. Dia kata, ustaz ni nak kempen ni. Contoh je tu. Konsep sama je. Habis. Lagi? Kita titik di bawah tu tuan-tuan. Kita dah cukup masa. Dah lebih dah masa kita. Di bawah tu. Dan barang yang datang tu. Habis tu.
Dan kepada keadaan ini pekerjaan yakin, yang memadai, yang cukup pada memberi faedah akan yakin, menisyarat dengan firman Allah Ta'ala. Mana isyarat Allah kata keyakinan ni untuk nak membina keyakinan ini dengan cara kita offer, kita cerita kepada dia kebaikan yang dia bakal dapat. Kita cerita cukup untuk nak menimbulkan keyakinan. Konsep tu ni mana dalil? Awalam yakfihim anna nazzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim ayah. Alaihim al-ayah tu habis. Alaihim kat situ. Al-ayah tu maksudnya jangan baca al-ayah tu. Al-ayah tu bukan Quran. Al-ayah tu maknanya tatmim ayah. Baca sendirilah, sambung sendirilah. Jangan kata cari pula surah mana pula ada alaihim ayah ni. Pula dah. Ayah itu kena berhentilah sekat alaihim tu. Ayah itu dia nak cerita makna apa? Tatmin al-ayah. Sempurnakan ayat ni. Cari di Quran. Artinya adakah tidak memadai akan mereka itu, akan puak-puak kafir Mekah ni, asalnya bahawasanya kami turun atas engkau, atas Muhammad, akan kitab, kami turunkan atas kamu ini peringatan, kitab ni, kitab ni panduan ni dibaca akan dia, akan kitab itu atas mereka itu, atas orang kafir Mekah. Jadi turunnya kitab, ayat-ayat yang kita duk bincang ini, turunnya kepada Nabi, dan Nabi baca untuk orang Mekah. Lalu Allah tanya, tak cukup lagi kah? Sebagai orang panggil nak datang ataupun timbul keyakinan kepada Nabi, kepada puak Mekah ni untuk terima agama ni, tak cukup lagi kah? Tu. Sebenarnya persoalan ini nak kata cukuplah ayat-ayat yang Nabi baca kepada orang Mekah itu untuk menarik, merasan orang Mekah berkaitan dengan offer, tawaran Allah tawar. Dan azab yang pedih, Allah cerita konsep gitu. Cara nak bina keyakinan, kepercayaan untuk timbulnya action, tindakan, beriman kepada Allah dan juga melaksanakan syariat. Maka inilah konsep yang Allah guna, cara untuk timbul keyakinan. Maka tuan-puan, konsep inilah yang digunakan oleh manusia hari ini. Sebenarnya konsep Al-Quran. Dalam kehidupan kita pun sama. Kehidupan kita nak bina orang, kita nak suruh orang buat keputusan, nak menguasai minda dia, kita cerita wow, kita wowkan dia, kita trigger, kena cari poin apa yang boleh trigger minda dia, yang boleh trigger hati dia untuk dia buat keputusan. Itu kena kuasai skill. Habis. Jangan paksa dia. Paksa jangan. Ni guna kuasa veto, paksa. Sebelum paksa boleh benda-benda yang paksa tu. Sebelum paksa kena cerita dulu. Ada yang boleh paksa. Kena cerita dulu. Tawaran, offer, kebaikan, wow. Barulah dia akan berubah. Dia akan buat keputusan. Wallahu a'lam. Insyaallah yang kedua, sambungan sebab yang kedua ataupun perkara yang kedua yang boleh meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia poin yang kedua? Iaitu melihat dengan mata tetan keajaiban perbuatan Allah yang sangat-sangat amazing. Jangan cari amazing dalam tu, tak ada. Itu yang kedua. Bermula sebab yang kedua. Sebab yang kedua tu faktor ataupun sebab yang kedua yang boleh menambah keyakinan. Apa dia? Menilik ia dengan mata. I'tibar pada alam. Ini yang kita akan bincang datang, interaksi dengan alam. Kenapa tengok laut, sunat tengok laut, tengok bukit bukau. Tu dia ada sebab dia untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.